Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa qayyum. La hawla la quwwata illa billahil azim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamnaha Sulaiman kulla atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'al dawdal jibali wa sahbina wa turinna fa'ilin. Qala rabbi sadri wa sil amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati lekasi tuan pengurusi, tuan imam, barisan tuan kuasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Pertama sekali, kesyukuran kita banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih dipilih oleh Allah. Allah masih berkehendak kita untuk hadir bersama malam ini. Kita berjemaah dan kita ruang kasih masa untuk bersama dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan suatu peribadatan di sisi Allah Ta'ala, merupakan suatu cucuk tanam kita yang akan kita tuai di sana. Sekarang ni kita tidak tahu, kita masih bertanam, cucuk tanam. Apa yang kita buat, apa yang lakukan ini ialah merupakan tanaman-tanaman. Sama ada perkataan kita, sama ada perbuatan kita, sama ada tingkah laku, segenap pergerakan kita sepanjang perjalanan hidup ini merupakan tanaman-tanaman yang kita tanam. Tanaman ini sama ada berhasil tak berhasil, tidak tahu keputusan. Tahu keputusannya bila ruh berpisah jasad, keputusan dia akan keluar pada kita. Sama ada cucuk tanam kita dulu berhasil ataupun tidak. Maka sebab itu saya nak sebut ada sahabat-sahabat, sesuatu itu sejauh mana kita rasa dia perlu bagi kita. Kalau kita rasa dia perlu bagi kita, makna dia mustahak bagi kita. Kalau dia tak mustahak bagi kita, dia tak perlu bagi kita. Demikianlah juga sejauh mana kita rasakan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita buat ini, apa yang kita rancang begini, sejauh mana kita rasa perlu bagi kita. Kita nampak mana di sini mungkin tak perlu, tapi di sana amat perlu sangat. Apa yang kita tuntut ini ialah merupakan perintah Allah, larangan Allah. Ya, ini kita masuk bab yang kelima, sambungan bab tegahan Allah, iaitu sesaan orang yang meliwat. Walaupun buatannya tak buat, tapi kita nak kena faham dengan ilmu. Ini perintah larangan Allah. Di dunia buat, tapi kesannya di sana. Siapa nak menanggung? Orang yang melaku. Jadi sepanjang hayat ni kita tak melakukan benda ini kerana Allah, kerana bukan tidak ada peluang, maka sepanjang itulah juga mana Tuhan jadi ibadah kepada kita. Tapi kalau kita tinggal kerana peluang saja tak ada, dia tidak mendatangkan hasil. Maka sebab itu nak pasti benih tanam, cek balik. Benih ni elok tak elok, tanam. Jangan kita main tanam je dia tak jadi. Baik, tuan-tuan, kita sambungan muka surat 28. Kita ni lihat sambungan
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, Allah Ta'ala atas dunia ini pemurah sungguh. Sama ada pada hamba yang beriman, hamba tak beriman, semuanya merupakan makhluk pemeliharaan dia. Allah Ta'ala beri kasih. Pemurah Allah SWT tadi. Tetapi pemurah ini, Ar-Rahman ini untuk di dunia. Ar-Rahim amat mengasihi dia Allah Ta'ala hambanya yang beriman, yang bertakwa Allah Ta'ala akan dapat. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni perintah Allah, kena yakin. Nabi peringat berita, peringatan kepada kita, Nabi pesan kepada kita supaya jangan terjerumus jatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya 7 orang, sambungan lepasnya, 7 orang, 7 jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah. Dan ia tidak menilik kepada mereka, ia Allah Ta'ala tidak menilik, tidak pandang kepada mereka yang 7 golongan ini dengan tilik kasihani pada hari kiamat kelak. Dia tak pandang kasih sayang. Murka sungguh Allah Ta'ala kepada jenis 7 manusia ini. Tapi dunia ni dengan sebab pemurah Allah Ta'ala, rezeki dia bagi. Dia jaga kita, mengurus kita, kehidupan kita semua dulu, keperluan kita bagi. Taat, Tuhan tak ambil manfaat daripada ketaatan kita, dan dia pun tak mudarat daripada ketidakketaatan kita. Dia tak mudarat. Sebenarnya Allah nak uji. Selagi mana mata boleh melihat, selagi telinga boleh mendengar, selagi roh masih jasad, ujian sepanjang masa detik. Bila mana roh bisa jasad, maknanya ujian tak ada, itu pembalasan. Selagi hidup ini, lagi bernafas, dia penuh dengan ujian. Duduk dalam nyaim pun ujian, dalam sembahyang pun diuji. Mana waktu ketika yang kita tak diuji? Cuba tengok. Dalam kerja kita, dalam ibadah kita, apa kerja pun memang Allah uji. Dalam ibadah kita buat, dia datang uji. Nak ikhlas tak ikhlas. Nak khusyuk tengok. Bukan kita lah. Kita bukan orang kita ni, terutama saya ni. Kita diuji dalam sembahyang rakaat yang pertama, rakaat kedua bagaimana, tumpuan kita bagaimana, hati kita mana, hati kita sahabat-sahabat Allah, dia cukup lia. Kita yang buat dah letih ni, siang malam letih sangat ni, kerana hatilah. Kadang-kadang tidur sampai tengah malam tak boleh nak terlelap pun, kau tak tidur kerana hatilah. Susah hati, sakit hati, Allah, susah hati, ada masalah, susah hati. Hati tak pernah tenteram, tak tenang. Hati tuan, dia. Dan sembahyang pun gangguan. Iblis ini tuan, Iblis la'natullah ini, dia bermusuh dengan kita sepanjang masa, sepanjang zaman. Dia akan hasut goda kita ni, supaya jangan dapat tumpu sepenuh-penuhnya dalam sembahyang tu. Sana ingat, sini ingat. Allahu Akbar tuan. Hati dia nak didik ni tuan. Kita didik orang mana? Didik hati saya ni, nak didik hati kita sendiri ni. Nak didik ni tuan, nak menjenakkan hati kita ni, tuan-tuan kat sana, paling susah. Hatta ni dalam takbir tu, era semayang pun nak takbir tu tuan, nak masuk tu, qasak, ta'rak, ta'yin itu pun tuan, Allah, dia tak mahu nak masuk tuan. Dia tak mahu nak masuk. Ni hati. Maka sebab itu dia saran kita kena baca banyak. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, al-ayah sampai. Ya. Yang bos allazi waswisu fi sudunas, yang mewaswaskan fi sudu, pada hati dia. Min jinnatu an-nas, manusia. Gangguan tuan. Kalau kita buat elok, dia kata datang. Dia masuk cepat ujub. Kita rasa kita terlebih pula dah. Allahu Akbar. Nampak? Gangguan ni cukup besar tuan. Dan
ia tidak, ya Allah Ta'ala tidak menilik kepada mereka 7 golongan ini dengan tilikkan kasihani pada hari kiamat. Hari kiamat, benda kita dah sebut hari kiamat ni, benda ada hadapan kita tuan, bukan ada belakang. Kita sekarang bulan Rejab, Sa'ban, Ramadan. Tok Imam baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan sampai Ramadan. Dia lepaskan apa? Dia datang tunggu. Mana dekat? Sebab tu saya dah sebut lah dulu. Kita usia-usia gini, ini adalah peluang yang terakhir. Kalau kita nak takarub, nak dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak tumpu ibadah kita, nak buat sebanyak mungkin, ini peluang yang terakhir. Bukan lambat. Saya ni dah terlambat dah ni. Tak terlambat. Yang terlambat ni orang dalam keadaan nazak, memang dia terlambat. Sebab pintu taubat dah tutup. Orang nazak tu tepat. Yang kita terlambat kan? Tak terlambat. Kita tak terlambat lagi. Yang ada pada kita peluang yang terakhir yang boleh kita buat yang terbaik. Kita bukan tuan nak buat yang terbaik untuk kita, yang terbaik. Sembahyang rumah, ya sembahyang sah. Tapi yang terbaiknya kita jemaah. Nak buat yang terbaik. Yang kedua, nak mengisikan pengisian hidup kita ni di mana pengisian dia. Kita nak meletakkan. Sebab kita ni tuan, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in, tiap-tiap kamu ini merupakan pemimpin. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Makna pemimpin ni ada jawatan tu. Ada jawatan. Jangan orang kita kata sahabat kita jawatan, dia pimpin tak? Kullukum, tiap-tiap kamu, dia tak jadi siapa pun, adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ul, dan tiap-tiap kamu yang jadi pemimpin tadi akan disoal, akan ditanya an ra'iyati, tentang kepimpinan kamu. Jangan kita kata orang dia ketua tu, dia pimpin kita, pemimpin dalam rumah tangga kita. Pimpin tak? Pemimpin. Oh, kalau bujang tak kahwin, pemimpin pada diri kita. Macam mana kita urus takbirkan kita? Pimpin. Jangan ingat kata pimpin tu orang ada jawatan, tak. Semua termasuk yang ada bercakap ni, kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul, dan tiap-tiap kamu akan disoal, akan ditanya an ra'iyatihi, daripada kepimpinan kamu. Agak boleh lepas tak kita ni? Urus kita ni, bukan urus ni, urus kita ni. Maka sebab tu kita kena ada satu perancangan gerak kerja kita. Ni perancangan lah ni. Malam ni pengusaha-usaha ni usaha muzik ni. Itu perancangan. Kalau tak perancangan boleh jadi ke? Tak. Kita juga kalau tak urus perancangan kita, okey, malam ni sekian, malam ni ke sini, malam ni apa program, pengisian tu kena ada. Dia tak boleh. Dia tak boleh, maknanya kita buat bila ada kelapangan. Mana ada lapang? Kita nak lapang bila nak lapang. Kita rasa lah tuan, rasa ada lapang bila ada lapang. Bila kita tak target, tak capai. Maka sebab tu hidup ini adalah satu perjalanan. Bila nak berjalan tu nak ke mana? Nak pergi ke matlamat. Apa yang kita nak pergi? Jelas matlamat. Kalau matlamat jelas, maknanya tuju pun jelas. Kalau kita nak pergi KL, matlamat dia kena masuk Tol Senawang, kena belok KL. Kalau pergi makna belah Johor Bahru, dia tak sampai. Matlamat dia kena jelas. Dan hidup ini adalah suatu matlamat, satu perjalanan yang kena jelas. Min aina ila aina, daripada mana ila aina, nak ke mana. Yang kita duk tunggu selama ni kita tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kalau kerja penjil, lepas penjil nak tunggu apa? Kerja. Oh, sepenjil potong kerja tu 3 tahun. Habis tu nak tunggu apa? Tunggu. Dia nak tunggu apa? Yang kita nak cari Nabi, nak ke apa? Rumah dah ada. Oh, saya nak beli kenderaan dah semua. Kenderaan dah ada, Tuhan beri. Apa yang keperluan kita? Allah akan beri keperluan.
dia tak akan beri kemahuan kita. Kalau kemahuan kita ni tuan, Allahu Akbar, luas tak luas? Luas tak? Lautan kemahuan kita luas tak tuan? Allah SWT akan beri keperluan. Untuk keperluan semua cukup. Siapa tak cukup? Allah, dia uji. Senang pun uji, susah pun uji, ibadah pun uji. Tuan-tuan kata uji ni, kita duduk dalam majlis ni pun mana diuji. Tahu? Diuji dengan mengantuk, dia uji dengan letak, macam-macam uji lah. Ujian tu kena pula pejam tu sampai 9.30. Ada tu malam ni uji dah tu. Hati lang meledak. Jemaah kata, saya rasa takat ni je, insyaAllah kita sambung minggu depan. Terang tak terang mata? Uji tu, ada uji tu. Perhati tengok tu, dengan tak langsung dia punya jarum suntikkan tuan, subhanallah. Kekuatan apa yang perlu ada pada kita? Kena ada kekuatan lah. Kita nak hadapi kehadapan ni tuan, bukan senang tuan. Kita nak berpindah rumah ni pun tuan, dulu duduk di mana? Di Parui. Nak pindah mari duduk Sulaiman Selatan ni. Nak pindah tuan, kena ada persiapan tuan. Jangan cari kotak, nak isi barang, kena lori, nak kena basuh rumah, persiapan nak pindah. Yang kita nak berpindah ni, nak tak satu tempat lagi, negeri lain, negeri baru ni tuan, kena ada persiapan tak? Kena ada persiapan tak? Bukan boleh serah bulat, boleh tak? Kita sekarang urus sampai sesaat tuan, najis kita pun kita tak boleh urus tau. Orang kena uruskan, tok siap kena uruskan, tekan buat tuan berkeluar najis, orang kena urus, kita tak boleh. Ni bila saat inilah yang kita akan hadapi di hadapan kita ni tuan-tuan. Kekosongan yang amat, kekosongan sungguh, kesunyian yang amat sunyi-sunyi sungguh, kegelapan yang amat gelap-gelap segelap, bukan gelap dunia ini. Bila dalam gelapan, bayang pun tidak kelihatan bila dalam keadaan kegelapan. Bayang pun tak akan kelihatan bila kita dalam kegelapan. Geri yang amat geri, tak pernah kita geri di dunia ini. Kegerunan tak pernah kita gerun-gerun yang begitu. Kita akan berdepan kalau duduk seorang tuan, kalau rumah besar tuan ni duduk seorang tuan, tersah tak? Boleh lelak tidur? Rumah balik kampung seminggu je, duduk seorang-seorang. Boleh lelak tuan? Mau kunci bunyi pun kelang kabut dah. Ini nak tempuh ni tak balik-balik lagi tuan. Ni dia duduk cerita, ni dia tanya untuk menguji buat kuliah pagi, ustaz nu pagi sampai pagi. Ya Allah, untuk apa? Nu nak selamat kita. Itulah persediaan, persiapan kena ada. Nak bagi tahu semua Rasulullah sampai ni, semua kita nak pelajari, oh ini Rasulullah sampai. Kehadapan kita ni kena tahu persiapan. Persiapan kita nak hadapi alam yang depan kita tadi. Boleh lepas tak lepas tuan-tuan? Kita ingat soal muka nakir ni. Saya tanya saya ni, bukan tuan. Kita sama fikir, ya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Kita nak berhadapan dengan seorang diri ni, boleh lepas tak boleh lepas, tersangkut tak sangkut. Tuan tak sangkut tak sangkut. Yang nak jawab ni bukan dengan ilmu. Tuan jangan ingat pada ilmu, kita hafal tak boleh, bukan dengan ilmu. Yang nak boleh melepaskan seorang mereka ni iman. Bak ilmu tauhid semua, sepanjang tu semua bak ilmu tauhid. Bila tanya marra bukan rab, mana rab? Tuan, dia tanya marra bukan. Yang mengurus, yang takbir, rab yang mengurus ni. Tuhan sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Hai Muhammad, sekalian mereka tanya kepada kamu, hai Muhammad, sekalian mereka tanya kamu, man khalaqas sama, siapa yang menjadi tujuh dalam langit, wal ardh, siapa yang menjadi tujuh dalam bumi yang kamu pijak ni, wa sakhara asy-syamsa, siapa dari matahari pagi sampai petang. Siapa kenal dia tu? Tuan masuk surau ni, masuk lampu dah, kipas buah. Takkan dia terbuka dengan sendiri? Dia terbuka sendiri ke? Ada orang urus.
Alam ini mesti ada Rabb. Apa benar Rabb? Yang murus takbir. Dan matahari pada siang, pagi, petang, malam ganti dengan bulan. Bertukar ganti. Tak pernah lewat 10 minit, tak pernah cepat 2 minit, tak pernah. Allah jadi ni semua ni Allah untuk makhluk. Apa makna makhluk? Makna makhluk tiap-tiap benda akan jadi adalah makhluk. Masya Allah, selain dari Allah, makhluk. Allah kata la yaquluna Allah. Orang kafir pun kata Allah. Itu Tuhan Allah yang kendalikan. Itu baru tauhid rububiyah. Itu baru tauhid rububiyah. Nama iman ni nak melaksanakan tuntutan tadi, perintah Allah tadi, yang sampai Rasul tadi, tauhid uluhiyah. Ini yang tidak ada pada orang bukan beriman. Tauhid asma wa sifat, kita nak kenalkan Allah melalui sifat-sifat yang wajib pada dia. Nak meletakkan Allah, nak yakinkan Allah yang qadrat kuasa dia yang mudah atas qadrah dan iradahnya, kendak dan kuasa. Kalau Tuhan berkendak, dia tak kuasa, dia tak ada. Dia kena sebab qadrah, iradah. Tu buat tauhid. Yakin. Dia tak boleh syak, dia tak boleh dhan, tak boleh waham. Syak tak boleh. Iman tu, nak jaga iman tu supaya dia tak gelincir. Tauhid uluhiyah. Tuhan, kita nak tuntut nak mengimani apa yang kita sebut tu tadi. Man nabiyuka, siapakah nabi? Siapakah lelaki? Muhammad SAW. Kita tak ada masa Tuhan kena banyak bersolat zuhur. Bukan hari Jumaat je. Bukan hari Jumaat, sepanjang masa kita kena selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma. Kalau rajin paling tidak pun tuan 1000 kali kita kena buat selawat. Makna syafaat Rasulullah. Kita dapat tak ruang. Kita kena bertaubat Allah tak. Kita nak menghadap Allah bukan dengan ilmu kita Tuhan, bukan dengan amal ibadah kita Tuhan. Kita buat ni nak kena Allah. Maka sebab dalam hadis kursi disebut, barang siapa datang kepada aku dengan membawa ibadahnya, aku akan hisap satu persatu. Kalau kamu datang kepada aku dengan ibadah, kita rasa oh ibadah aku banyak, sedekah aku banyak, infak kerana apa ini, aku akan hisap satu persatu. Kalau kamu datang kepada aku dengan ilmu ni aku akan bertanggungjawabkan kepada kamu. Ilmu ni sampai balighuni ula ayah, sampai aku 21 ayat. Nak ajar. Dekat ilmu satu bab, nak ajar, nak kenapa. Tapi kalau kamu ilmu yang kita dapat ni Tuhan, datang Ustaz Nurul banyak mana kita dapat buat, banyak mana dapat kita amalkan, banyak tak, tapi ada banyak buat, ada tak buat, hanya tak. Allah takut Tuhan, kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala Tuhan, nak hisap banyak mana amal ibadah kita buat. Kalau dengan amal ibadah kita buat sangkut Tuhan, bukan tukaran nak syukur Allah dengan amal ibadah kita, tak. Tapi kalau kita datang ke Allah kerana Allah, maka sebab itu kita buat satu di tolong seorang tu, kenapa tu? Kerana Allah. Kait semua apa kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia, kerana Allah. Buat satu kerana redha Allah. Kita buat ni ikhlas ni makna tauhid lah tu. Allah nak bagi dia Allah. Kalau dia tak kenal, macam mana kita nak buat kenal Allah? Di mana kita suka tak suka, setuju tak je Tuhan, kita kena usaha daripada Tuhan dapat kita redha serah pada Allah. Dengan banyak istighfar minta ampun dengan Allah Taala Tuhan, kita kena banyak. Tak mahu saya ni so banyak Tuhan, kita kena banyak bertobat dengan Allah Taala. Istighfar sebanyak mungkin tiap-tiap hari Tuhan. Lepas sembahyang tu, lepas sembahyang imam, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 sampai 10 kali imam kita istighfar. Minta ampun dalam sembahyang kita tadi, kita ingat sana, ingat lalai, ingat Allahu Akbar. Minta ampun dengan Allah SWT. Baik. Itu maknanya pada hari kiamat, iaitu hari kita dapat. Itu baru di alam barzah. Nak pindah alam lagi, alam mahsyar. Waktu yang paling menggerun dan takut ialah
waktu manusia nak terima buku catatan. Buku catatan ini ada yang terima belah kanan, ada terima kiri. Bukan ini, tak nak terima tan. Catatan ini, sebab tu saya selalu mengajar, kaitkan dengan apa yang berlaku harian, kehidupan kita, perbuatan, semua ni duk catat ni. Kita kata beriman, al-iman an tu'minu billahi wa malaikati, beriman dengan malaikat. Yakin ni, kiri kanan ni duk tulis ni. Hak baik, hak jahat tadi. Catatan itu semua, dan kita dia akan bacakan satu persatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni Allah tutup keaifan kita. Hebat ulama Muhammad. Tetapi di sana tuan-tuan, terdedah habis, hatta dalam kelambu pun dilondeh habis. Semua manusia benar. Allah. Perjalanan kita Sayyidina Ali, kita terlalu jauh lagi. Satu hari masyar saja sama dengan 1000 tahun dunia ini. 1000 tahun dunia ni kita umur 60, 62, 5 nanti. 1000 tahun diisi dunia ni baru satu hari sana. Sana bukan ada hari kesudahan. Tu nama hari akhirat, tidak kesudahan. Nak bilang bulan, ada bulan naik turun. Nak bilang hari, ada matahari. Sana tak ada. Nak duduk di mahsyar itu pun Tuhan tu, subhanallah. Kita nak tunggu ni, nak tunggu apa? Nak tunggu kalau amal ibadah kita ada, kalau tak ada langsung nak tunggu apa tuan? Orang nak terima dividen lah maknanya. ASN dividen dah keluar, mau tunggu. Kita labur apa tak ada, tunggu batu apa? Nanti batu kosong. Kekurangan. Nak cerita bab al-qiyamah ni banyak. Baik, tu tu. Lagi tidak diampuni bagi mereka yang dilaknat tadi Allah Taala, Tuhan tak ampun. Nauzubillah min zalik. Bahkan disiksa dengan siksa yang amat pedih, dan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu sekalian. Sekalian mana tu? 7 golongan manusia tadi yang kita sebut satu-satu akan datang. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama orang yang masuk. Ya, ini siapa tu? Orang-orang kafir. Yang nak masuk neraka ni siapa dia? Siapa yang nak masuk neraka ni? Tentu agak orang kafir dia tak masuk. Orang kafir tak masuk neraka. Yang nak masuk orang yang mengaku beriman tapi dia tak mengimani, mengaku dosa. Orang kafir tak masuk sebab dia dah duduk dalam tu. Sebab tu bakaran kayu api neraka ni patung bala dan orang kafir bahan bakaran. Dia memang duduk dalam tu, nak masuk apa lagi? Kita ni takut apa? Kita takut naik syurga ke takut neraka? Neraka tak takut, nak takut apa? Kalau tak buat confirm. Yang takut ni takut tak dapat masuk syurga. Kita pergi temu duga tu. Nak mohon tak dapat rumah ke, lot dapat rumah ke, nak mohon rumah ke, nak mohon kerja, jawatan, apa pun tuan, pergi temu duga. Apa yang kita takut? Tuan takut apa? Masa temu takut apa? Takut tak dapat. Hak sebelah tak dapat, confirm tu lah kita dah. Confirm lah kita, jangan risaulah. Sebelah tak dia pun confirm lagi. Takut tak dapat, takut tak tersilap cakap kan silap. Tuan. Main. Belah takut. Jangan kita ingat, oh, aku kelulusan. Kelulusan biasa tu maknanya untuk nak dapat negeri kita. Ilmu bab lain. Saya masa kerja temu duga berbagai agama nak masuk. Panggil semua degree. So buat ujian lisan. Saya tulis. Tanya bab air mutlak. So tu. Air mutlak ada berapa jenis air mutlak? Ni budak-budak Kelantan. Air mutlak dia kata ialah salah satunya air yang dibekal oleh kerajaan kepada rakyat. Kelulusan dia ada. Dia lulus tu dengan sebab dia jawab masa lepas tu lulus. Yang kita nak ni ilmu. Tuan. Orang cerdik ni betul dia pandai lagi tak?
takut tuan. Dia pun nak jawab dah. Macam mana dia perintah begitu? Ni kita nak Allah Ta'ala tuan. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama orang yang masuk, yakni orang kafir. Yang pertamanya daripada 7 jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, orang yang meliwat. Allah. Kita ni ilmu ni nak kena, ilmu bab ni lewat tak boleh tahu. Bukan sahabat tak, ilmu ni. Dulu ni zaman-zaman 70-an benda orang tahu. Bila ada bahasa isyarat ni dalam berita tu tuan, budak tadika boleh tahu lah. Macam mana bahasa isyarat dia buat? Kan dalam berita tu mana ada seorang tepi gambar kecil tu, bahasa dia buat bahasa isyarat. Kalau contoh dia cerita buat liwat, macam mana dia buat? Budak tadika boleh tahu. Cerita buat liwat. Dan kedua, orang yang mewatikan perempuan melalui duburnya. Ini kata Allah. Ini jenis manusia ini macam-macam. Yang ketiganya, orang yang mewatikan binatang. Ada kata. Tuan tak baca lah sahabat ni, orang dah kena tangkap sampai kena petang pada tuan. Na'udzubillah min zalik tuan. Sebab tu dalam masyarakat binatang tak ada perangai manusia tau. Ada orang kata lembu ni perangai macam manusia, betul lah, ada tak? Tetapi dalam masyarakat binatang, manusia ada tak perangai binatang? Ada kita kata perangai macam rimau betul, perangai macam binatang. Ada kita sebut, kita guna istilah. Apa maksud dia tu? Bukan dia binatang tapi perangai. Dalam masyarakat binatang dia tidak ada watak acak perangai, tak ada. Tapi dalam masyarakat manusia ada. Maka sebab tu Allah sebut ulaika kal an'am dalam surah Al-A'raf ayat 109. Yang akhir ayat sebut ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternakan. Siapa sebut? Allah. Kenapa Allah sebut sampai begitu tuan? Allah marah sungguh. Karena Allah Ta'ala kata, kamu ni hai manusia, aku menjadi akal, ada hati, aku beri telinga untuk dengar. Maka sebab Tuhan sebut Al-Quran, walaqad zarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sesungguhnya penghuni api neraka jahanam itu kasiran, kebanyakannya minal jin wal ins, jin dan manusia. Penghuni api neraka jahanam, penduduk neraka ini rupanya jenis manusia dan jin. Kita puncanya, kita ni dimasuk tadi kerana ada 3 sifat pada kita, punca dia. Nak kena jaga ni. Lahum khulubun, ada hati. La yafqahuna biha, berat. Berat nak sujud kepada Allah. Berat nak melangkah ke tempat kebaikan. Berat, ada hati. Berat. Walahum ayun, ada mata. La yubsiruna biha, berat lah tanda kebesaran Allah. Di sekeliling kita hari ini bahasa-bahasa Allah. Saya pergi mengajar di Gemas lain malam. 30 buah rumah ribut. Habis kereta, habis kena pokok tumbang 190. Bahasa Allah tu, bahasa Allah. Peringatan Allah, tu tentera Allah. Allah bagi banjir, bahasa Allah. Tak mau juga. Allah bagi COVID, tak. Naik melimpah ni sekali, naik. Pulih balik, naik balik. Allah. Ujian dah tu, ujian lah peringatan Allah. Sebab tu kita kena bersiap sedia sahabat-sahabat. Ni nak Ramadan dekat, jangan ganding ke Ramadan dengan raya lagi, belum tentu lagi. Potan dah tuan. Puasa nak raya tak boleh ni. Harap-harap tahun ni tak berlaku begitu. Itu peringatan Allah tuan. Walahum azanun, ada telinga. Tuhan kata la yasma'una biha, berat ni ya Allah, berat. Dia pergi hantar sahabat dia meninggal, pergi ziarah tapi tak ni i'tibar. Kita kan, tuan-tuan tengok, kena ingat hari ni sunnah Rasulullah dah terangkat. Tuan perasan tak? Rasa kehilangan tak? Sunnah Rasulullah dah terangkat. Tuan perasan tak hilang? Berapa lama dah kita tak bersalam? Sunnah Rasulullah tak? Sunnah dah ni?
Berapa lama dah tak bersalam? Pangkat. Tuan minta maaf cakap, Tuan, kita sembahyang berapa lama dah tak boleh rapat? Sah tak? Sah. Tapi Nabi kita, sallu kama usalli. Sembahyang tu nak aku. Sah. Tapi mana sunnah yang kita jumpa pop tembuk. Sunnah ke tu? Mesti dalil. Nas mana kita buat? Ini pun kena dakwah. Jangan bawa benda-benda yang kita penumbuk, orang pun penumbuk lagi juga. Adalah sunnah tu. Tak, Tuan, dah terangkat. Nak bersalam peluk, akhrab, ikhwan. Dah sunnah. Kita tak rasa kehilangan. Tak rasa dia satu kehilangan bagi kita. Maka sebab tolong kehadapan kita ni, tuan-tuan, subhanallah. Handphone tuan-tuan buka pagi tengok, tuan, buka tengok WhatsApp ke Facebook ke, pagi-pagi banyak ucapan tahniah ke ucapan takziah. Tahniah banyak ke takziah? Allah, minta maaf tak dapat nak pergi. Tengok takziah ni biasa. Baik, nauzubillah. Itulah yang kita tempuh sekarang. Baik. Yang ketiganya, orang yang mewaktikan binatang. Tuhan kata, ulaika kal'am, ada hati tak boleh guna, ada mata tak melihat, ada telinga tak mau dengar. Ulaika kal'an'am, mereka ini seperti binatang ternakan. Balhum adallu, bahkan lebih teruk lagi. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 109. Ulaika humul ghafilun, inilah manusia yang rugi. Bila rugi tertinggal tak? Tertinggal lah. Sebab tu Tuhan turun ayat wal asri, demi masa manusia itu dalam keadaan telah rugi. Bila rugi ni tertinggal tak? Tinggal. Kita datang jemaah, malam tak dapat, rugi tak rugi? Rugi. Bila rugi tertinggal tak? Tertinggal. Banyak dalam kerugian, makna kita tertinggal. Rasa tak? Kita tak rasa kehilangan. Yang keempat, orang yang mengeluarkan maninya dengan tangannya. Dengan benda biasa. Yang kelima, orang yang mewaktikan anak perempuannya. Allahu Akbar. Anak sendiri, anak tiri, macam-macam lah. Ini dia biasa, tak sepelik. Saya ingat tahun dulu, kalau satu kampung tu ada orang mengandung luar juga, Allah, heboh kampung, tak keluar tuan. Ini biasa. Dah berzina tadi, anak dia dibunuh pula tu, tuan buka sahabat, ya Allah. Maka sebab itulah Rasulullah sebut dalam sebuah hadisnya, la tarkabunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta lawnahum daqal bin sabil la daqaltum wa hatta ja'amul bi tariq la fa'atum. Dan kitab hadis Ajahul Bukhari, hadis yang sahih. Apa yang berlaku kini, sebutan Nabi tersebut, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sesungguhnya umat akhir zaman ini akan mengikut jejak-jejak langkah orang Yahudi ini, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'an, sahasta demi sahasta, hatta ladhum dakhal bin sabil la dakhatum. Kalau mereka orang Yahudi masuk dalam biawak sekalipun, umat akan ikut. Apa yang kita tak ikut ni? Wa tajama bertarik, kalau mereka ini bersetubuh mewati perempuan pitorik di tepi-tepi jalan, umat akan ikut juga. Nabi dah sebut, datanglah semua tu. Kita dah baca mana